Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam wacana Selasa pada hari ini daripada pukul 5 petang hingga 6 petang pada hari ini yang bersiaran 2 minggu sekali. Mudah-mudahan dalam program pada petang ini kita dapat membincangkan ataupun kita akan dapat mengupas tajuk yang begitu hebat pada hari ini yang bersiaran seperti sebelum-sebelum ini yang membincangkan berkenaan dengan pelbagai segmen, pelbagai kelompok kemiskinan, membincangkan berkenaan dengan pendidikan, membincangkan berkenaan dengan kesihatan dan pelbagai lagi. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin ada yang ketika ini sedang memandu kereta, mungkin ada yang berada di pejabat sedang bekerja, mungkin juga yang berada di rumah, work from home ataupun bekerja daripada rumah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang berada di serata tempat ketika ini, yang berada di utara, kita doakan mereka mendapat sejahtera. Yang berada di selatan tanah air, kita doakan mereka mendapat keberkatan. Dan yang berada di timur mungkin ketika ini, kita doakan mereka mendapat makmur. Dan yang berada di barat, mudah-mudahan mendapat berkat. Mungkin boleh share lagi ataupun boleh bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu sahabat handai bahawasanya kita ada program wacana Selasa pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberikan impak yang begitu besar, iaitu dengan tajuk pada petang ini. Tajuk petang ini yang berbunyi ataupun berkenaan dengan projek solar sedekah haus UTM, laporan terkini. Apa laporannya? Apa projek sedekah hausnya? InsyaAllah kita akan bincang, kita akan kupas pada petang ini insyaAllah. Sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, antara aspirasi Bank Islam adalah dalam menerajui kewangan sosial untuk membantu golongan yang memerlukan untuk menaik taraf mereka kepada status yang lebih baik. Itu antara aspirasi Bank Islam. Dan dengan kerjasama ketika ini dengan Sekolah Kejuruteraan Elektrik UTM, juga dengan ILP Kepala Batas Sedekah Haus dan Bank Islam dapat menangani isu permasalahan bekalan elektrik ketika ini bagi perkampungan orang asli ataupun masyarakat di pedalaman. Itu antara perbincangan kita pada petang ini insyaAllah. Sebelum kita lebih lanjut atau kenal kepada ahli panel, mungkin ada yang tertanya-tanya berkenaan dengan apakah berkenaan dengan solar ini. Mungkin saya memberikan sedikit maklumat bermula dengan kampung orang asli di Woh Intik, Tapah Perak pada 2020. Kerjasama projek sedekah haus dengan UTM telah membekalkan sistem solar. Untuk apa? Untuk menjana kuasa elektrik bagi menerangi ataupun bakal menyambung elektrik di kawasan masyarakat orang asli tersebut. Dan ketika ini 2021 dua lagi projek sedang dibangunkan dan dibesarkan lagi. Cuma di manakah dua projek tersebut? Apa yang berlaku kepada projek tersebut? Ini yang akan kita bincangkan pada petang ini, antaranya laporan terkini daripada pihak UTM. Sebelum saya masuk ke lebih jauh, mungkin last untuk kita dapatkan rakan-rakan penonton yang lain mungkin boleh share ataupun sebar-sebarkan di media sosial rakan-rakan penonton sekalian. Mudah-mudahan perbincangan pada petang ini akan memberikan maklumat baru dan seterusnya memberikan agenda yang lebih besar kepada masyarakat kita insya-Allah. Baik, sedang menonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mungkin kita nak memperkenalkan dia punya ahli panel kita yang begitu hebat pada petang ini, yang kita bawa khas jauh di utara tanah air dan jauh di selatan tanah air. Ini dia main utara selatan. Jadi mungkin kita akan pergi ke ahli panel yang pertama, iaitu saya memperkenalkan ahli panel yang pertama itu Prof. Madya Dr. Jasrul Jamani Benjamin. Ini orang hebat, masih muda, doktor, berada di selatan tanah air ketika ini. Mungkin saya boleh bacakan sedikit latar belakang. Apa khabar doktor? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Kalau nak kata muda, saya nampak muka Ustaz lagi muda daripada saya rasa. Prof. Dr. Jasrul Jamani merupakan pengarah bahagian elektrik kuasa serta pensyarah kanan di Sekolah Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia.
Beliau terlibat secara aktif dalam pelbagai penyelidikan, antaranya projek bersama Petronas Tenaga Nasional Berhad RTM Malaysia, dan bermula pada 2017 beliau bersama dengan Bank Islam Menerusi Sedekah Haus Bank Islam telah melaksanakan pelbagai projek khususnya tenaga solar PV. Apa solar PV nanti kita akan tanya Prof lah, dan untuk khususnya kepada masyarakat orang asli di Malaysia ini. Baik, antara projek yang telah berjaya dilaksanakan yang saya sebut tadi itu di kampung orang asli Woh Intik. Nanti juga saya akan tanya berkenaan dengan status terkini gitu. Itu, terima kasih Doktor bersama dengan kita pada petang ini. Kemudian kita memperkenalkan kepada ahli panel yang kedua, iaitu Tuan Salrizal bin Abdul Aziz. Apa khabar Tuan Salrizal, sihat? Yang berada Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati Tuan berada di utara tanah air ketika ini. Terima kasih. Tuan Salrizal merupakan pensyarah jabatan elektrik. Petang ni kita main dengan pensyarah-pensyarah elektrik, tuan-tuan. Merupakan pensyarah jabatan elektrik di ILP Kepala Batas, Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas Pulau Pinang. Mempunyai pengalaman yang begitu hebat. Kalau saya boleh bacakan sedikit pengalaman, berserta dengan pernah bekerjasama dengan atau pernah bekerja dengan Western Digital Malaysia, pernah bekerja dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, dan kini berada di ILP Kepala Batas Pulau Pinang selaku pensyarah elektrik. Terima kasih kepada Tuan Salrizal atas kesudian bersama pada petang ini, insya-Allah. Jadi Terima kasih. Saya tak nak panjang. Sebelum kita pergi ke laporan-laporan yang kita akan bincangkan sebentar tadi, yang saya sebut macam-macam berkenaan kampung orang asli, boleh tak Prof Dr. Jasrul ceritakan sikit berkenaan dengan penglibatan sekolah kejuruteraan elektrik ni, Universiti Teknologi Malaysia ni yang dilantik membuat perubahan ataupun pembuat perubahan change maker untuk Sedekah Haus. Dipersilakan Prof Dr. Okay, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sedekah Haus atas jemputan perkongsian projek yang kita jalankan di antara Bank Islam dan juga UTM. Titik mula projek Bank Islam dan UTM ni sebenarnya bermula pada tahun 2016 lagi. Projek pertama waktu tu kita buat adalah projek berkaitan dengan solar PV di kampung orang asli Pucur, Keluang, Johor. Menerusi projek tersebut, apa yang kita bantu masyarakat di sana sebab mereka tak pernah dapat elektrik secara berterusan lebih daripada 30 tahun, maka kita bantu mereka, kita letak solar dan sebagainya, dan itu merupakan kejayaan pertama projek antara UTM dan Bank Islam. Waktu tu bukan di bawah Sedekah Haus lah, di bawah tajaan Bank Islam, tetapi di bawah unit yang berbeza. Bermula daripada titik tolak tersebut, maka bermulalah perbincangan rasmi di antara Sedekah Haus dan UTM. UTM sebagai universiti penyelidikan yang mana kami memang terlibat dengan kajian macam mana kita nak pastikan sistem solar tersebut berfungsi dengan baik dan sebagainya, maka kita bekerjasama dengan Sedekah Haus dalam membantu masyarakat di kawasan pedalaman yang tidak pernah mendapat bekalan elektrik. So saya rasa itulah titik mulanya projek pertama kita di antara Sedekah Haus dan UTM dalam kita membantu masyarakat di sana. Dan kami tidak bersendirian, kami menjemput sekali rakan-rakan lain macam tadi Ustaz perkenalkan Rizal daripada ILP di mana mereka mempunyai kemahiran yang hebat dalam pendawaian dan sebagainya, maka kita bekerjasama beberapa entiti di bawah payung Sedekah Haus untuk kita menjalankan aktiviti tersebut. Maka saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebenarnya sebab Sedekah Haus adalah hasil daripada sumbangan orang ramai. So apa-apa sumbangan yang diterima daripada Bank Islam yang disalurkan kepada kami untuk kami membantu, kami gunakan sebaik mungkin. Sebab aktiviti-aktiviti yang dijalankan bukan sahaja one-off project. Kita tak buat projek itu lepas tu kita tinggalkan. Kita adakan latihan, kita adakan pemantauan bagi memastikan setiap ringgit yang diberikan oleh penderma menerusi Sedekah Haus kita manfaatkan sebaik mungkin kepada orang yang layak dan orang yang berkepentingan, orang-orang yang memerlukan maksud saya.
Itulah saya rasa Ustaz titik mula di mana UTM terlibat secara langsung dengan Bank Islam, di mana UTM kita cuba bantu dari segi menjalankan projek, melaksanakan projek, memantau projek dan memastikan projek ini akan sustain di bawah payung Sedekah House. Itu saja Ustaz. Terima kasih kepada Prof. Dr. Jasrul di atas maklumat ataupun pengenalan awal berkenaan dengan kerjasama strategik yang dilakukan. Prof. Dr. Menyentuh berkenaan dengan projek pertama Kampung Orang Asli di Wuh Intik, Tapah Perak. Boleh tak Prof sebutkan sikit, kongsi ataupun share dengan kita yang sedang menonton sekalian berkenaan dengan status terkini, ataupun adakah lawatan susulan dibuat dan adakah memerlukan pemantauan terhadap projek solar di Kampung Orang Asli di Tapah Perak itu. Silakan Prof. Okey, boleh Ustaz. Okey, projek di Kampung Orang Asli Wuh Intik, betul sehingga sekarang sebenarnya untuk makluman penonton sekalian, kita masih memantau projek tersebut secara jauh. Kami berkomunikasi dengan Tok Batin sana, kita panggil Abang Man lah. Okey, kita berkomunikasi dengan Abang Man, kita tanya status sistem dan sebagainya. Lawatan terakhir yang kami buat adalah pada bulan 8 yang lepas dan insya-Allah kami akan datang sekali lagi sebelum bulan 12. Sebelum bulan 12 ni kita akan datang sekali lagi untuk kita buat semakan sistem. Dan untuk makluman rakan-rakan para penonton, saya baru sahaja teks kepada Abang Man untuk tanyakan sistem macam mana dan alhamdulillah sistem masih berfungsi dengan sangat baik. So penduduk masih menikmati bekalan elektrik percuma. Kita dah ada setahun lebih sebab kita bermula daripada hujung tahun lepas kalau saya tak silap, ataupun bulan 9 tahun lepas. Lepas tu kita buat perasmian awal tahun. Dah setahun lebih dah projek ini berjalan. Sistem masih berjalan dengan baik dan penduduk masih menikmati bekalan elektrik secara percuma. So di peringkat UTM, macam saya sebutkan tadi, kita nak pastikan penduduk bukan sahaja diberi pengetahuan bagaimana cara untuk menyelenggara, malah kita turut memberi pengetahuan kepada penduduk macam mana untuk semak sistem. Sebab tu biasanya bila kami berkomunikasi dengan Tok Batin ataupun kita kata Abang Man, Abang Man akan bantu untuk ambil gambar status sistem dan report kepada kita apakah status terkini. So pemantauan tu masih kita buat Ustaz, bukan tujuannya sebab kita tak percaya, bukan, tapi sebenarnya untuk kita pastikan bahawa sistem tersebut masih berjalan dengan baik dan penduduk maklum bahawa mereka akan dipantau selalu. Itu saja Ustaz. Terima kasih Prof. Dr. atas maklumat terkini. Maksudnya UTM tu bukan buat tinggal terus. Ya betul. Kita tak buat macam tu. Buat, bagi ilmu, pantau dan pastikan lagi. Dan ada kerjasama hubungan yang baik dengan Tok Batin yang dimaklumkan. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Dr. atas maklumat tersebut. Mungkin kita boleh beralih ke tetamu ataupun ahli panel kita yang kedua. Tuan Sarizal Abdul Aziz. Saya nak tanya, apa penglibatan ILP dalam projek solar di masyarakat orang asli di Wuh Intik ni, dan bagaimana penglibatan Tuan Sarizal and the team dalam projek solar ini, dan apa manfaat secara langsung lah terhadap ILP kan yang terlibat dalam program daripada utara tanah air sampai ke Tapah Perak itu. Mungkin Tuan Sarizal boleh kongsi sikit dan maklumkan kepada kami sedang penonton ketika ini. Dipersilakan Tuan Sarizal. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Moderator. Sebelum saya nak menjawab soalan Tuan Moderator tu, izinkan saya untuk ambil sedikit masa untuk saya berkongsi tentang ILP Kepala Batas ini. ILP Kepala Batas ini merupakan institut latihan kemahiran awam di bawah Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia. Di ILP Kepala Batas ini kami menjalankan 5 jenis kursus. Kami ada instrumentasi, penyaman udara, telekomunikasi, elektronik, dan yang akhir sekali adalah jabatan saya iaitu Jabatan Elektrik. Bagi elektrik pula Tuan Moderator, kami menjalankan 2 jenis kursus di bawah Suruhanjaya Tenaga iaitu penjaga jentera elektrik dan pendawai elektrik iaitu wireman. Yang ni semua adalah kursus-kursus kekompitenan
di bawah Suruhanjaya Tenaga. Tuan Moderator, berbalik pada kita soalan tadi Ustaz, dalam projek solar di perkampungan Wak Asli Woh Intik ini, pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar Jabatan Elektrik IRP Kepala Batas telah terlibat secara langsung serta kami dipertanggungjawabkan dalam membuat agihan bekalan elektrik dan kami mendawai buat pendawaian pada rumah-rumah orang asli. Kami buat pendawaian lampu dan kipas bagi 19 rumah di perkampungan Wah Intik ini. Alhamdulillah Tuan Moderator, bersyukur kepada Allah SWT, kampung orang asli Wah Intik ini kini telah mendapat bekalan elektrik. Maksudnya kita kata telah bercahaya. Kami sangat bersyukur dengan kepakaran yang kami ada dapat bersama-sama membantu orang asli di kampung Wah Intik. Dalam masa yang sama, Tuan Moderator, projek sebegini telah memberi impak yang sangat besar kepada pelajar-pelajar ILP Kepala Batas sendiri. Okey, mereka dapat pengalaman yang tak mampu kita beri tanpa kita buat latihan secara praktikal di kawasan itu sendiri. Okey. Jadi mereka dapat ilmu dan pengalaman sebenar untuk mereka dapat bersaing dalam industri dan mencabar pada masa kini. Terima kasih Sadaqah House, UTM kerana memberi peluang kepada ILP Kepala Batas ini untuk bersama-sama untuk membantu perkampungan Wah Intik ini. Alhamdulillah, itu saja setakat tu Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Sezar di atas maklumat ataupun perkongsian bagaimana ILP Kepala Batas turut serta dalam projek solar pertama di kampung orang asli Wah Intik. Mungkin saya suka kata-kata Tuan Sezar berkenaan dengan dulu gelap. Mungkin saya boleh sebut kata dulu gelap, kini bercahaya. Masyarakat orang asli diberikan bekalan elektrik dengan tim ILP Kepala Batas selaku tim pendawaian untuk melaksanakan pendawaian di kampung orang asli Wah Intik tersebut. Itu berkenaan dengan usaha kerjasama di antara Sedekah House, Bank Islam Malaysia Berhad dengan UTM serta ILP Kepala Batas. Itu sebagai projek solar yang pertama di antara kerjasama yang baik ini. Sebelum kita dengarkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan laporan terkini, dengan tajuk kita berhari ini laporan terkini. Kenapa? Sebab ada lagi 2 perkampungan yang disambung manfaatnya, dilebar luaskan maklumat ataupun disebar luaskan penggunaan solar ini. Maka sebelum kita pergi ke maklumat itu, mungkin kita boleh berhenti berehat sebentar untuk kita melihat satu video. Apa videonya? Videonya berkenaan dengan latihan kepada penduduk berkenaan dengan penggunaan solar ini, bagaimana ia berfungsi, bagaimana ilmu yang perlu ada untuk menggunakan solar ini khusus kepada penduduk Tanjung Surat di Johor. Jadi kita tengok satu video, mudah-mudahan ia memberikan lebih maklumat kepada sidang penonton sekalian. Maka sama-sama kita tonton video yang telah disediakan ini.
Alhamdulillah, mungkin semua penonton sedang mengikuti video daripada Kampung Nelayan Atas Air Tanjung Surat, Johor. Bermaksud video tersebut memberikan sedikit gambaran bagaimana kalau kita boleh katakan sukarnya juga tim UTM dan tim ILP untuk memasang solar di satu-satu kawasan. Baik, seterusnya boleh kita teruskan dengan laporan terkini berkenaan dengan projek dua perkampungan, iaitu Kampung Orang Asli Tewowoh, Keluang, Johor dan Kampung Nelayan Atas Air Tanjung Surat, Johor. Ada dua kampung yang telah diperuntukkan peruntukan sebanyak 202,000 bermula pada September 2020 ini. Prof Doktor, berkenaan dengan pandemik COVID-19 hampir 2 tahun yang telah membantutkan sedikit usaha pihak UTM untuk memasang sistem solar di perkampungan tersebut. Mungkin Prof Doktor boleh terangkan berkenaan dengan status pemasangan ataupun projek berkenaan dengan solar tersebut. Kenapa memilih dua kampung ini, bagaimana rentetan perjalanan projeknya dan cabarannya, dan serta laporan terkini untuk maklumat sidang penonton ketika ini. Dipersilakan Prof. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, berkenaan dengan projek ini, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Sedekah House atas kepercayaan kepada UTM untuk kita jalankan dua projek, satu di Kampung Orang Asli Tewowoh dan satu lagi di Kampung Nelayan Tanjung Surat. Okey, soalan pertama tadi berkenaan dengan kenapa kami pilih dua kampung ni. Yang pertama, untuk makluman sidang penonton di Sedekah House Facebook, Kampung Orang Asli Tewowoh merupakan kampung terakhir di Johor Bahru yang belum pernah dapat bekalan elektrik berterusan di Johor. So saya rasa ianya adalah satu kampung yang memang perlu kita bantu sebab mereka tak pernah ada dapat bekalan secara berterusan. Penduduk betul mereka gunakan diesel generator macam pasar malam tu, tapi kos diesel ataupun kos petrol tu terlampau tinggi dan biasa mereka cuma guna untuk 2-3 jam sahaja sehari. Dan disebabkan kos yang sangat tinggi, mereka tak pernah ada bekalan elektrik yang panjang. Di atas sebab tersebut dan ia merupakan kampung terakhir di Johor yang belum pernah dapat lagi bantuan apa-apa bekalan elektrik, maka kita pilih Kampung Orang Asli Tewowoh sebagai sumbangan daripada Sedekah House. Untuk Kampung Orang Asli Kampung Nelayan Tanjung Surat pula, sewaktu kami mengadakan lawatan, kampung tersebut sebenarnya mereka berada di bahagian atas air kalau kita tengok video tadi, dan hanya beberapa rumah sahaja yang mendapat bekalan elektrik. Dan beberapa rumah ni pun apa yang mereka buat, mereka lay kabel, mereka tarik kabel 3-core yang macam kita tengok biasa dekat extension kita tu, mereka tarik daripada darat panjang-panjang, mereka tarik ke beberapa rumah yang berhampiran dengan darat. Ada beberapa isu. Pertama, isu keselamatan sebab kabel yang tak sesuai ditarik dan sebagainya. Nombor dua, sebenarnya bila mereka tarik pada kabel yang tak sesuai pada jarak yang sangat panjang, sebenarnya bil elektrik mereka akan melambung tinggi.
dan ada beberapa rumah yang memang langsung tak dapat bekalan elektrik sebab jarak yang agak jauh. Atas sebab tersebut, maka Sedekah House bersetuju untuk membantu kampung tersebut dan kita boleh declare itulah kampung nelayan atas air pertama yang akan mendapat bekalan elektrik solar PV pada semua kawasan kampung tersebut. Okey, itu tentang kenapa kami pilih lokasi-lokasi, sebab kami nampak adanya potensi, adanya keunikan kepada kedua-dua kampung yang boleh kita bantu menerusi kerjasama antara UTM dan juga Sedekah House. Yang kedua, dari segi MCO, kita punya PKP, kita punya COVID-19, saya setuju dana ini telah dimaklumkan kepada kami pada tahun bulan 9 2020 dan dana telah diberikan kepada kami pada Mac 2021. Namun sejak daripada Mac 2021 kita memang pergi ke sana untuk adakan perbincangan dan sebagainya, tapi kami tak boleh untuk adakan latihan sebab kita tak boleh berkumpul secara ramai dan sebagainya. Dan macam yang saya maklumkan tadi, prinsip kami bukan jenis yang nak pasang lepas tu kita tinggalkan. Sebelum pasang sebenarnya kita nak adakan latihan. Kita nak penduduk faham kenapa solar tu perlu dicuci. Kita nak penduduk faham kenapa solar tu tak boleh dibaling batu. Kita nak penduduk faham macam mana nak pastikan sistem solar itu berfungsi dengan baik. Atas sebab tersebut, disebabkan oleh PKP daripada Mac hinggalah Oktober, maka kita tak dapat nak jalankan. Tapi untuk makluman Ustaz dan rakan-rakan sidang penonton, kedua-dua pihak, Ketua Kampung di Tanjung Surat dan juga Tok Batin di Tewowoh, kami sentiasa berkomunikasi. Mereka sentiasa bertanyakan bilalah kami boleh masuk, dan kami maklumkan bukan kami tak nak masuk. Isunya sebab isu vaksin waktu tu, dan kita tak nak bila kita masuk nanti datangnya kluster baru dan sebagainya. Mereka faham. Mereka kata tak apa, kita tunggu semua reda. Dan sekarang untuk makluman semua, bukan sahaja penduduk dah dapat vaksin, termasuklah kampung orang asli. Kita sebagai rakan yang akan implement ataupun kita kata pembuat projek, semua ahli-ahli kita telah menerima vaksin. Bila kita dah pastikan dua-dua pihak selamat, barulah kita jalankan projek ini. Supaya ianya bukan sahaja memberi manfaat dari segi teknologi, malah dia tidak mendatangkan apa-apa mudarat dari segi kesihatan. Itu yang kami jaga, sebab betul kita memang boleh terus masuk, kita boleh dapatkan surat pengecualian dan sebagainya, tapi sekiranya ianya memudaratkan penduduk, sekiranya berlaku, kita tak nak perkara tersebut berlaku. Itulah sebabnya kenapa kami drag sehingga ke hari sekarang. Tapi bila kerajaan announce sahaja, okey, sekarang kita dah buka sempadan negeri dan sebagainya, maka UTM bekerjasama dengan beberapa institut, kita dah mula masuk. Itu yang kita tengok video tadi, itu adalah satu daripada 9 aktiviti yang kita akan jalankan sepanjang Oktober, November dan juga Disember, Ustaz. Untuk makluman rakan penonton juga, sedikit keunikan projek kali ini berbanding dengan projek yang lepas. Projek kali ini kita ada lebih kurang 32 rumah yang akan dipasang solar PV dan akan diberi pendawaian baru. Disebabkan kuantiti rumah yang banyak dan atas promosi kita sebelum ni bersama ILP Kepala Batas, dah ada beberapa institut yang berminat untuk kerjasama, untuk terlibat sama, untuk membantu UTM dan juga Sedekah House. So kerjasama kali ini kita bukan sahaja dapat bantuan daripada ILP Kepala Batas sebagai team leader untuk pendawaian, kita turut dapat bantuan daripada ILP Mersing, kita dapat bantuan daripada ILP Pasir Gudang, kita dapat bantuan daripada Politeknik Port Dickson, kita dapat bantuan daripada Politeknik Pasir Gudang, Politeknik Muazzam Shah, Kolej Komuniti Segamat 2 dan juga UTHM. Ini antara kita kata orang-orang yang berminat lepas mereka tengok okey, projek Sedekah House berjaya, mereka berminat untuk menyumbang, mereka berminat untuk menyumbang kemahiran tanpa kita bayar kepada mereka. Inilah keunikan untuk makluman rakan-rakan penonton di Sedekah House, inilah keunikan yang kami cuba buat. Semua sumbangan yang diberikan oleh masyarakat melalui Sedekah House, kita tak bazirkan duit tersebut kepada kos-kos yang
bukanlah tak bermanfaat, tapi kita cuba minimizekan kos tersebut supaya manfaat sumbangan yang dapat tu 100% pergi kepada penerima manfaat. So kita kerjasama dengan beberapa institut dan mereka menyumbang kemahiran. Kita saling belajar. UTM ajar mereka tentang solar, mereka menyumbang tentang pendawaian, dan yang menerima manfaat adalah penduduk-penduduk yang terpilih di bawah Sedekah House. Itulah progres semasa, progres terkini. InsyaAllah kita lepas ni kita akan masuk pula PV Educate di kampung orang asli Terwowoh. Penduduk sana dah tak sabar-sabar, mereka kata mereka dah ambil cuti dah 13 hari bulan ni, menanti kedatangan kita, dan kita akan buat pendawaian di sana. Selepas tu kita akan sambung lagi dengan beberapa siri tempat untuk kita buat pendawaian. Kita akan buat solar bersama-sama rakan-rakan kolaborasi. Itu sahaja Ustaz buat masa ni tentang perkembangan terkini tentang projek-projek di kedua-dua tempat. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyumbang menerusi Sedekah House, dan kami akan cuba sebaik mungkin untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan daripada masyarakat kepada penerima manfaat. Sila Ustaz. Terima kasih Prof. Dr. Jasrul di atas laporan terkini kepada dua-dua kampung orang asli Terwowoh dan Tanjung Surat, kampung nelayan atas air. Alhamdulillah, menarik Prof. Dr. berkenaan dengan laporan terkini tersebut. Terima kasih Dr. Kita terus ke Tuan Syarizal. Nak kena tanya ni Tuan Syarizal sebab tadi Prof. Dr. sebut mula-mula dengan ILP Kepala Batas. Kemudian ada banyak ILP yang disebut tadi dengan pemersingnya, dengan Port Dickson, Muazzam Shahnya. Saya kira ILP Kepala Batas adalah salah satu ILP yang menjadi contoh kepada ILP yang lain untuk turut serta menyumbang lah kiranya. Soalan saya Tuan Syarizal, mengapa ILP Kepala Batas yang jauh di utara tanah air terlibat dalam program di selatan tanah air ini? Mengapa? Dan apa harapan Tuan Syarizal and the team lah berkenaan dengan projek kali ini, dan diharapkan dengan usaha sama sebegini, apakah harapan Tuan Syarizal dengan ILP Kepala Batas untuk mengajak orang ramai di masyarakat luar sana untuk terus menyokong dan memberikan sumbangan kepada projek solar ini? Dipersilakan Tuan Syarizal. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Moderator. Okey, sebelum saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada UTM dan Sedekah House kerana masih lagi memberi kepercayaan pada ILP Kepala Batas untuk menyertai program-program yang telah mereka jalankan. Jadi kita memberi peluang kepada kami untuk bersama-sama untuk memberi khidmat kepakaran kami dalam bidang elektrikal kepada perkampungan orang asli dan Tanjung Surat. Okey. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah ILP Kepala Batas sendiri, Encik Zamzuri bin Hassan, yang amat menyokong program sebegini untuk dilaksanakan, dan Encik Zamzuri bin Hassan jugalah sebenarnya penyetus kepada dua lagi ILP, iaitu ILP Pasir Gudang dan ILP Mersing, untuk bersama-sama membantu program Sedekah House kali ini. Okey. Sekali lagi sebenarnya saya ILP Kepala Batas khususnya Jabatan Elektrik bersama-sama untuk menjayakan program ini, kerana yang pertama sekali kami rasa program macam ini sebenarnya sangat baik kepada pelajar-pelajar. Ia dapat meningkatkan tahap ilmu pelajar-pelajar dan dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk membuat pembelajaran secara praktikal. Selalunya kita buat pembelajaran secara teoretikal ataupun praktikal kita di bengkel. Jadi dengan adanya program-program seperti ini sebenarnya memberi peluang kepada pelajar untuk merasa suasana sebenar. Suasana sebenar di tempat latihan lah, di tempat organisasi yang kita nak buat program ni. So daripada titik tolak itu, atas kejayaan yang telah memberi impak yang besar kepada pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar di Jabatan Elektrik ini, jadi kami ini berminat
walaupun jauh sebenarnya, jauh sebenarnya daripada utara ke selatan, agak jauh, tapi berminat kerana ia telah memberi satu nilai tambah pada pelajar kami dalam mempelajari dengan UTM-nya bagi sedikit menambah ilmu pelajar-pelajar kami tentang solar dan sebagainya. Okey. Jadi tak salahlah kalau saya katakan jauh perjalanan sebenarnya luas pandangan, dan sebenarnya dia menambah lagi pengetahuan kami tentang dunia electrical ini. Okey. Seperti projek sebelum ini, kami berharap bahawa projek kali ini yang dijalankan ini berjaya dan memberi manfaat pada penduduk Kampung Terowoh dan Tanjung Surat. Yang menariknya projek kali ini, seperti Dr. Jasrul cakap tadi, projek Tanjung Surat ini adalah projek pertama seumpamanya yang kami buat pendawaian pada rumah atas air. Pendawaian solar rumah atas air ini satu benda yang agak menarik untuk kami ceburi, sebab tu kami sanggup daripada utara ke selatan. Okey. Dan agak menarik yang satu lagi adalah tentang perkampungan orang asli, kerana kalau saya dimaklumkan sebelum ni oleh Dr. Jasrul, perkampungan yang terakhir yang tiada bekalan elektrik, kalau saya tak silap lah. Jadi itu dua title yang bagi saya sangat menarik untuk kami bersama-sama membantu supaya dapat memberi manfaat pada penduduk di kawasan tersebut. Sebenarnya besar harapan saya, sebenarnya saya sebagai secara sendirinya, secara personalnya, saya besar harapan saya kalaulah nanti kita boleh institut latihan kemahiran yang kita sebut sebagai TVET dan sebagainya, yang mengajar ilmu yang tentang TVET dan sebagainya, bersama-sama lagi, ramai lagi institut yang akan terlibat dalam membantu dalam perkampungan orang asli dan sebagainya yang memerlukan bekalan elektrik, orang yang miskin dan sebagainya. Jadi bila banyak orang yang membantu, memberi kepakaran, memberi pertolongan dan sebagainya, insya-Allah kita dapat banyak lagi lah, kita dapat meringankan lagi lah beban rakyat dan sebagainya. InsyaAllah. Itu saja Tuan Moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Saizal atas laporan ataupun bagaimana ALP Kepala Batas yang jauh di utara tanah air tapi sanggup turun ke Perak mula-mula dan terus ke selatan tanah air kerana manfaat yang mereka berikan untuk membantu masyarakat di perkampungan orang asli, di samping memberikan input maklumat terhadap pelajar-pelajar di ALP secara praktikalnya. Dan disebutkan tadi bagaimana sistem solar atas air adalah kali yang pertama dilaksanakan kampung nelayan atas air. Sistem solar di atas air adalah yang pertama dilaksanakan. Diharapkan juga mudah-mudahan tim ALP Kepala Batas dengan kerjasama strategik selepas ini bersama dengan UTM dapat dilancarkan gerak kerja di kampung orang asli Terowoh dan Tanjung Surat di Johor tersebut. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mungkin kita boleh kembali kepada Prof. Dr. Jasrul untuk kita dapatkan komen yang penghujungnya ini. Boleh tak Prof rangkumkan mungkin berkenaan dengan kepentingan ataupun keperluan serta keberkesanan usaha-sama strategik ini kepada masyarakat dan pihak-pihak terlibat supaya ada pihak-pihak yang membantu, pihak-pihak yang mempunyai kelebihan membantu kepada masyarakat yang memerlukan. Usaha ini perlu digiatkan. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat yang besar. Mungkin Prof ada perkara yang boleh dihuraikan dan harapan Prof terhadap para penyumbang bagi terus menyokong projek ini. Dipersilakan Prof. Terima kasih Ustaz. Saya setuju Ustaz. Sebenarnya mungkin bagi kita yang berada di kawasan bandar, kita yang berada di kita kata di kawasan perkampungan biasa, kita tidak merasai keperitan mereka yang duduk di kawasan pedalaman. Sebab apabila sejak daripada projek pertama saya dengan Bank Islam, Kampung Orang Asli Pucuk, sambung kepada Wuh Intake dan sambung kepada Terowoh, kami dapat melihat macam mana bukanlah kesengsaraan. Bagi mereka ianya tak adalah kesengsaraan, tetapi kita boleh nampak had ataupun kita kata limitation
anak-anak mereka untuk belajar, mereka terpaksa belajar menggunakan lilin dan sebagainya. Sebab bagi mereka elektrik tersebut sangatlah mahal untuk menjanakan elektrik menggunakan diesel. So bila kita nampak suasana tersebut, kita dapat rasai keperitan mereka, ketirihan mereka. Saya maklum, saya tak salahkan mana-mana pihak. Setuju untuk utility, kita kata kita punya power utility, TNB untuk masuk sebenarnya kos sangat besar. Kos untuk kita tarik pendawaian daripada jalan utama nak sampai ke kampung tersebut biasanya jarak dia sangat jauh dan ianya akan menelan belanja yang sangat besar. Dan jumlah penduduk mereka pun biasanya tak ramai. Mereka ada 15 rumah, 19 rumah. So dengan kos yang sangat tinggi dan penduduk yang sangat sedikit, sebenarnya ianya menyukarkan untuk pihak TNB membantu dari segi pendawaian elektrik biasa ke kampung tersebut. Maka solar lah merupakan alternatif yang terbaik untuk kita bantu kepada penduduk-penduduk ini. Maka menerusi menerusi sumbangan orang ramai yang berkemampuan, menyedekah melalui sedekah haus, dana-dana yang terkumpul tersebutlah kita bantu untuk kita sumbangkan kepada mereka. Saya rasa sekejap lagi Bank Islam akan lepas slot kita ni akan ada video tentang projek di Terwowo, di Woh Intake. Okay, rakan-rakan para penonton boleh lihat macam mana rumah ataupun macam mana kehidupan mereka tanpa bekalan elektrik, yang mana menyukarkan sedikit kehidupan mereka. Contoh untuk makluman para penonton juga, salah satu contoh yang kami buat waktu projek kami pertama bersama Bank Islam di kampung orang asli Pucur, mereka tak pernah merasai air sejuk. Untuk makluman semua. Sebab kenapa? Bekalan elektrik mereka cuma 3-4 jam, maka agak mustahil mereka membeli peti sejuk dan menikmati air sejuk sepanjang kehidupan mereka di kampung tersebut. So sewaktu projek pertama tersebut kita pasang solar dan sebagainya dan kita dapat sumbangan daripada TNB untuk kita bekalkan peti ais. Kami punya expectation pada waktu tersebut sebenarnya sebab mereka berdekatan dengan sungai, pekerjaan mereka adalah nelayan. Kita ingatkan mungkin mereka akan tangkap ikan dan mereka simpanlah dalam peti ais kan. Rupanya tak. Bila kita adakan lawatan kali ketiga, lawatan kali keempat, peti ais tu penuh dengan air sejuk. Okay? Penuh dengan air sejuk. Penuh dengan air dalam botol air dan mereka simpan. Sebab mereka kata jarang-jarang mereka dapat minum air sejuk dan ianya adalah satu nikmat bagi mereka. Itu baru peti sejuk. Kita belum cerita lagi yang lain-lain kan. Sebab tu bagi saya betul mungkin ada orang tertanya-tanya kenapa perlu sedekah haus, kenapa perlu UTM ataupun rakan-rakan kerjasama yang lain membantu kawasan pedalaman. Sebenarnya sebab mereka belum lagi menikmati kemudahan asas yang biasa kita dah dapat. Bagi kita kalau nak turn on lampu kita on je. Nak beli peti ais kita beli je sebab kita dah ada kemudahan tersebut, namun mereka tidak pernah mempunyai kemudahan tersebut. Maka saya sangat-sangat bersetuju, saya sangat-sangat menyokong apabila Sedekah Haus mengatakan bahawa mereka punya target audien ataupun penerima manfaat yang mereka nak tumpukan adalah masyarakat yang duduk di pedalaman dan juga masyarakat orang asli, kerana bagi saya secara peribadi sekurang-kurangnya kita bantulah mereka untuk mereka mendapat bekalan asas elektrik, air, nikmat-nikmat tersebut sekiranya kita dapat beri bantuan, ianya secara tak langsung akan bukanlah memodernkan tetapi kita kata dapat memberi sedikit keselesaan pada penduduk. Itu adalah secara langsung. Secara tak langsung untuk makluman rakan-rakan di Facebook Sedekah Haus, sebenarnya secara tak langsung pun pelajar-pelajar, anak-anak mereka dah boleh belajar dengan menggunakan lampu elektrik tanpa perlu bayar. Itu nombor 2, manfaat kedua. Dan manfaat ketiga yang saya nampak adalah dari segi ekonomi. Sebab kenapa? Kalau sebelum ni mereka terpaksa spend, bayangkan kalau sehari mereka spend RM10 untuk 4 jam punya lampu, ataupun RM5 lah paling sedikit. Yang kami buat survey, RM5 paling sedikit untuk 4 jam punya lampu sahaja. Sebulan sebenarnya mereka dah cecah 4 kali 30, RM120. Maka RM120 hingga RM200 mereka perlu spend setiap rumah semata-mata untuk dapat bekalan yang singkat. Dan melalui solar PV ini secara tak langsung mereka dapat jimatkan RM120 tu dan mereka boleh gunakan mungkin untuk
makanan mereka, untuk pakaian mereka dan sebagainya. Maka kalau tanya harapan saya mengharapkan sebenarnya lebih ramai menyokong Sedekah House. Bukan sahaja projek solar. Sedekah House ada banyak projek yang saya rasa sangat bermanfaat. Contohnya ada dengan IJN, ada dalam pendidikan dan sebagainya, dan saya ikuti sebenarnya setiap projek tersebut, dan penerima manfaat mereka yang dipilih oleh Sedekah House adalah sangat-sangat bersesuaian. Dan bantulah Sedekah House supaya kita dapat memberi lebih banyak manfaat. Dan untuk projek solar, harapan saya sebenarnya bukan sahaja Terwuh ni projek terakhir, sebenarnya kita ada lagi beberapa projek. Betul, Johor adalah kampung orang asli Terwuh adalah kampung terakhir di Johor, tapi kita ada banyak lagi kampung-kampung di Pahang, di Perak dan di kawasan utara yang masih tidak mempunyai bekalan elektrik. So itu saja Ustaz daripada saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sedekah House, ribuan terima kasih kepada semua penyumbang melalui Sedekah House. Diharap sumbangan-sumbangan ini dapat diteruskan dan kita bersama-sama Sedekah House dapat terus menyumbang kepada penduduk di Malaysia. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Dr. Jasrul di atas perkongsian yang begitu menarik, manfaat yang pelbagai yang dinikmati oleh masyarakat yang menerima sistem solar ini, daripada segi manfaat pendidikan anak-anak, daripada segi manfaat kos yang rendah, daripada segi manfaat kehidupan yang lebih bermakna, sehingga kan air sejuk itu lebih nikmat kerana dapat peti ais yang melalui sistem solar. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, ada soalan daripada sidang penonton berkenaan dengan soalanlah kepada ahli panel. Mungkin saya boleh bacakan di ruangan ketika ini. Boleh tak orang luar join projek ini? Ini saya kira Dr. Prof. Dr. Jasrul boleh jawab kot. Boleh tak orang luar join projek ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih Ustaz. Untuk makluman rakan-rakan di Sedekah House, betul, kami tak pernah nak jadi hero. Malah saya selalu bagi tahu pihak Bank Islam, projek ini adalah projek bersama. Sebab tu saya sentiasa membuka ruang kepada sesiapa yang ingin bekerjasama untuk bersama-sama. Bukanlah bekerjasama, kita bersama-sama membantu masyarakat. Sebab bagi saya tak ada siapa pun hero. Matlamat Sedekah House jelas bantuan kepada masyarakat, dan matlamat kami sebagai rakan kerjasama pun jelas, kami ingin membantu masyarakat dan kami tidak ingin menjadi hero. Maka sebab itulah kalau kita tengok, kita buka peluang ILP, college community, politeknik, sesiapa sahaja yang ingin turut serta, kita memang benarkan untuk turut serta, untuk bersama-sama kita bantu dalam projek. Cumanya untuk projek kali ini, dua projek yang tengah berlangsung ni, kita dah ada lah rakan-rakan kerjasama, kita dah ada schedule dia sebenarnya, dah ada timetable, dah ada orang-orang yang akan join dan sebagainya. Tapi insyaAllah untuk projek-projek akan datang, boleh ikuti Sedekah House di Facebook Sedekah House. Biasanya saya selalu tag Sedekah House, lalu Sedekah House pun kadang-kadang tag saya, yang mana biasanya kalau kami perlukan rakan kerjasama, kami akan wawarkan, kita akan iklankan, kita ada projek bersama Sedekah House. Kalau ada siapa-siapa yang berminat, boleh nyatakan supaya kita boleh ada perancangan. Untuk makluman rakan-rakan juga, bila kita ada rakan kerjasama ni pun bukanlah kita nak kata kita bersama mereka untuk bantu. Kita pun membantu rakan kerjasama. Kita transfer knowledge, kita bagi latihan, kita bagi pengenalan tentang solar kepada rakan kerjasama supaya sama-sama mahir dan sama-sama dapat membantu kepada masyarakat. Itu saja Ustaz. Terima kasih Prof atas jawapan ataupun makluman. Maksudnya boleh, orang luar boleh join projek untuk next, insyaAllah dialu-alukan. Soalan kedua daripada Tuan Zikri Syairi. Dr. Jasrul, sejauh mana sistem solar ini kekal relevan dalam keadaan kerajaan sentiasa berusaha capaian elektrik yang lebih baik di kawasan pedalaman? Mungkin komen Dr. Jasrul, silakan. Okey, terima kasih Tuan Zikri. Okey, sangat relevan. Jawapan ringkas saya sebenarnya sangat relevan. Saya setuju kerajaan sekarang dalam giat usaha untuk membantu kawasan pedalaman. Tetapi kawasan pedalaman biasanya kerajaan dia tak hantar macam saya kata tadilah, sebab kos untuk mereka tarik daripada sumber bekalan elektrik biasa ataupun kita kata yang kita nampak tiang-tiang elektrik tu, untuk tarik ke kawasan pedalaman sebenarnya sangat-sangat mahal. Kalau kita cerita, biasa bank memang maklum lah, kita kata cost benefit analysis, IRR, NPV dan sebagainya, memang biasanya fail. Takkan
takkan positif. It's always negative because the cost is very expensive, sangat mahal. Saya setuju pihak kerajaan tu memang sentiasa membantu kawasan pedalaman. Kita boleh tengok di kawasan Sabah, Sarawak yang mana mereka bantu menerusi projek solar juga. Tapi sedikit perbezaan di bawah Sedekah House. Kita bukan sahaja bantu projek solar, tapi kita bagi pengetahuan, kita bagi pemantauan, kita transfer knowledge supaya penduduk tahu kepentingan kaedah keberfungsian solar tersebut. Di situlah saya nampak keunikan kerjasama antara UTM dan Sedekah House. Saya setuju betul kerajaan memang ada membantu juga kawasan pedalaman menerusi projek-projek solar. Kita boleh nampak Sabah Sarawak, kerajaan bantu untuk memastikan mereka mendapat bekalan elektrik dan kita pun bersama-sama seiring sebenarnya dengan matlamat kerajaan untuk memastikan penduduk mendapat bekalan elektrik secara keseluruhan. Tapi masa kalau kita kata kita nak tunggu kerajaan salurkan elektrik melalui tiang elektrik yang biasa tu, saya jangka terlampau lama, melainkan berlaku pembangunan di kawasan berhampiran, mungkin mereka akan mendapat bekalan elektrik. Namun tempoh masa tu saya rasa terlampau lama untuk kita tunggu. Itu Ustaz. Baik, terima kasih Prof. Dr. atas jawapan diberikan. Mudah-mudahan usaha ini kita diberkati oleh Allah SWT dan dipermudahkan dan dimanfaatkan kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan, insya-Allah. Mungkin saya nak tanya Tuan Sahrizal last kot rasanya untuk kalau Tuan Sahrizal boleh berikan kata-kata akhir, apakah harapan pihak ILP Kepulauan Batas kepada para penyumbang kepada Sedekah House ini dalam menyumbang untuk menyokong projek sistem solar ini. Dipersilakan Tuan Sahrizal. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Moderator. Harapan kami pada penyumbang pada Sedekah House ni, kami berharap dengan sedekah yang tuan-tuan berikan kepada kami ini, kami dapat membantu pihak-pihak lain, pihak-pihak yang memerlukan. Contohnya yang kami lakukan dan kami lakukan bersama UTM, iaitu di Kampung Towoh dan Kampung Woh Intik yang sebelum ni dan Tanjung Surat yang akan datang ini. InsyaAllah kami pihak ILP Kepulauan Batas, pihak UTM, kami akan cuba minimizekan kos. Sebenarnya kami dari segi peruntukan perjalanan dan makan dan peruntukan apa-apa kami tidak akan kami memberi sumbangan kami secara peribadinya kepada penduduk itu sendiri. Kami tidak mengambil kami sendiri memberi sumbangan kepada mereka. Okey, itu saja saya rasa Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Sahrizal Abdul Aziz di atas harapan kepada para penyumbang. Prof. Dr. Jasro, terima kasih sekali lagi. Demikianlah tadi pembentangan laporan terkini projek solar Sedekah House UTM. Laporan terkini, terima kasih kepada semua ahli panel, terima kasih kepada para penonton pada petang ini. Mudah-mudahan perkongsian pada petang ini ada manfaat untuk kita bersama, menyatakan bahawa sistem solar yang dilaksanakan di antara kerjasama Sedekah House Bank Islam serta UTM dan ILP Kepulauan Batas ini memberikan manfaat kepada 2 kampung, 32 biji rumah serta kawasan yang sukar untuk mendapatkan bekalan elektrik. Diharapkan ianya bermanfaat untuk para penyumbang Sedekah House untuk menyokong usaha murni ini. Boleh ulurkan sumbangan anda di laman web Sedekah House www.sedekahhouse.com.my. Kita berjumpa di wacana Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan ia memberikan kita pelbagai topik yang menarik lagi selepas ini. Saya Abdul Hadi Abdul Rahman selaku moderator pada petang ini. Mohon maaf andai kata ada kesilapan dan sebagainya. Mudah-mudahan segala usaha yang dilaksanakan ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mungkin saya boleh tinggalkan dengan satu video berkenaan dengan perjalanan ataupun sistem solar yang telah dipasang di kampung orang asli Woh Intik, Tapah, Perak. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kita bersama, insya-Allah. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini 29 Februari 2020, satu tarikh bersejarah buat Sedekah House Bank Islam.
Alhamdulillah, hari ini kita dapat rasmikan projek yang kita adakan dengan kerjasama UTM. Yang mana projek ini adalah membekalkan tenaga elektrisiti melalui tenaga solar menggunakan teknologi PV di kampung orang asli Woh Intek di Tapah Perak. Usaha yang dilakukan sejak 2 tahun yang lalu telah pun membuahkan sumbangan daripada masyarakat berjumlah RM95,000 dan telah pun kami lakukan pemasangan solar panel di atas surau ini yang memberikan manfaat kepada penduduk rumah di sini yang 95% daripada mereka adalah beragama Islam. Sebelum ini, penduduk di kampung ini sumber tenaga pencahayaan mereka bagi waktu malam itu daripada generator, dan terdapat 15 rumah di sini dan generator tu menggunakan tenaga diesel. Saya difahamkan kos untuk diesel untuk setiap bulan tu dalam RM600. Dengan penggunaan generator itu pun sebenarnya pencahayaan pada waktu malam itu pun sebenarnya terhad saja, cukup untuk selama 4 jam saja setiap malam, dan pencahayaan itu pun sebenarnya untuk satu mentol saja bagi setiap rumah. Untuk sampai ke dalam ini kami terpaksa menaiki 4V drive selama hampir 1 jam dengan jalan yang kecil daripada jalan besar Tapah untuk kita sampai ke sini. Itulah pengorbanan yang telah dilakukan oleh tim kami di Sedekah House Bank Islam, di UTM, Institut Latihan Perindustrian dengan kerjasama daripada Jabatan Orang Asli, Jabatan Agama Islam di daerah Tapah ini untuk membawakan sumbangan anda sekalian. Mereka memperolehi bekalan elektrik selama 24 jam hasil sumbangan anda semua. Jadi Alhamdulillah, sambutan yang diberi untuk inisiatif Sedekah Bank Islam ini memberikan hasil yang baik, dan di sinilah kami juga memberikan sebagai satu evidence bahawa apa yang disalurkan itu kita uruskan dengan baik dan kita salurkan kepada projek-projek yang boleh memberikan impak positif kepada masyarakat, seumpama projek seperti ini. Dan Alhamdulillah di sini kita dapat tengok betapa masyarakat itu sendiri dapat benefit daripada projek yang kita adakan. Saya bagi pihak Sedekah House Bank Islam mengucapkan terima kasih kepada anda sekalian. Teruslah memberikan sokongan kepada kami, bukan sahaja dengan Changmaker UTM ini yang insya-Allah kita cuba explore lagi dengan kerjasama Jabatan Orang Asli ke lokasi lain dalam Sedekah House Bank Islam. Mudah-mudahan anda terus menyokong. Ingat sedekah, ingatlah Sedekah House Bank Islam.